Sarajevo antara lokasi popular bagi pengembara yang memilih Balkan sebagai destinasi pelancongan. Pemandangannya yang amat menakjubkan, terdapat bermacam pilihan makanan tradisi yang tidak mengecewakan. Episod kali ini, saya masih lagi berada di Bosnia, kali ini di Sarajevo. Jika di episod sebelum ini, saya berjalan dan menikmati keindahan bandar lama Sarajevo, tetapi kali ini di sisi berbeza pula, melihat kota moden Sarajevo yang dibangunkan selepas kemusnahan akibat peperangan. Seperti biasa, tujuan saya dan Kembara Gastro adalah untuk mencari serta mencuba makanan tempatan. Adakah ia memenuhi cita rasa kaki makan seperti saya? Semuanya akan saya komen di setiap kedai makan yang Kembara Gastro sempat rakamkan. Baiklah, dah alang-alang kita mengembara, pastinya pelbagai aspek akan dihayati. Keindahan alam, cerita sejarah dan juga budaya penduduk setempat. Ini barulah pengembara sejati. Bandar Sarajevo sering menerima maklum balas positif di kalangan pelancong yang pernah berkunjung ke Balkan. Ia dilabelkan sebagai lokasi percutian yang sangat cantik kerana keindahan alam semula jadinya. Lanskap keseluruhan Bandar Sarajevo terlalu indah, dipenuhi pohon dan juga sungai. Juga pemandangan kaki bukit ibarat sebuah taman fantasi. Dimaklumkan, Sarajevo padat dengan kehadiran pelancong asing terutama ketika musim panas dan musim bunga. Suasananya terlalu cantik dan menenangkan. Sarajevo adalah ibu negara Republik Bosnia. Ia juga pusat pentadbiran dan juga perniagaan. Lantaran itu, di Sarajevo berpusatnya bangunan kerajaan yang lebih moden arkitekturnya. Garapan bandar lama dan pembangunan moden digabungkan dengan penuh artistik. Ia seolah kombinasi yang cukup lengkap untuk dimasukkan dalam pakej pelancongan negara Bosnia. Di sini juga terdapat beberapa monumen perang yang masih terjaga rapi. Inilah yang akan dipelajari dan ditatapi generasi akan datang. Sesungguhnya, Bosnia bangkit daripada kemusnahan. Jadi, apa yang ada seharusnya dihargai dan dihayati. Melihat keindahan Sarajevo, inilah anugerah yang menjadi sumber pendapatan utama bagi ekonomi Republik Bosnia. Sepanjang tahun, ia tidak pernah putus daripada kunjungan ribuan pelancong luar. Itulah faktor yang merancakkan sektor pelancongan negara ini. Dah puas menatap pemandangan indah, kini tiba masanya untuk mencari lokasi makan yang popular. Menerusi pembacaan, Sarajevo juga menawarkan pilihan makanan tradisi yang dilabelkan sedap. Bagi yang suka mencuba, Kembara Gastro akan membawa anda ke beberapa restoran ternama di bandar ini. Dalam kedinginan pagi di bumi Sarajevo, saya singgah untuk secawan kopi di Cafe Tito. Apa agaknya sejarah Cafe Tito ni? Cafe Tito is a cafe bar dedicated to the ex-president of Yugoslavia, Josip Broz Tito. And in this cafe, we have many things that are dedicated to him only. A lot of pictures and historical facts about him lay here. Cafe Tito started around 15 years ago. It started as a really small cafe, but then it rose in popularity, and now it's one of the most popular cafes in the town.
Apa istimewanya Cafe Tito ni? We only serve coffee, tea, and things like that. Because usually people come here to sit for just a couple of minutes on their breaks and just to drink coffee and leave. It's a really fast-paced cafe. We can fit around 200 people at one time. Cafe Tito is very, very, very busy all the time. It's really crowded all the time and there's a lot of work to be done here. Kabarnya ramai selebriti yang datang ke sini. Anda nak tahu siapa? Jom kita tanya. A lot of our celebrities come to Cafe Tito because it's a great place to be seen, because there's a lot of young people around. So we tend to have a celebrity all the time in here. Orang Bosnia dan kopi memang tak boleh dipisahkan. Ia adalah minuman wajib di waktu pagi. Terdapat banyak kedai kopi di sekitar bandar Sarajevo. Antaranya yang popular, Cafe Tito. Ia menawarkan kopi dan suasana kafe yang sangat santai. Masa untuk saya mencuba secawan Kopi Tito. Ibarat bateri lemah yang dicas semula. Sungguh menyegarkan. Saya teruskan misi menikmati keindahan bandar Sarajevo, menikmati kemodenan pembangunan, cantik dan tersusun. Mesra kepada pejalan kaki, kemudahan pengangkutan awam apatah lagi. Semuanya terancang secara sistematik. Selain muzium, di sini juga terdapat pelbagai pilihan tempat untuk dilawati. Berjalan di pinggir jalan, menyaksikan pelbagai ragam manusia menikmati keindahan Sarajevo. Masing-masing mempunyai cita rasa tersendiri. Tiada kesesakan, cuaca dalam kedinginan sesuai untuk bersantai di kafe jalanan. Sambil berjalan, saya mula membayangkan lokasi untuk makan tengah hari. Di Sarajevo, pilihan makanan yang ditawarkan sama ada hidangan makanan barat ataupun makanan tradisi Bosnia. Saya terasa untuk mencuba makanan tradisi Bosnia. Jom kita! Kini, saya berada di Kolobara Restaurant yang terletak di Saraci Street yang berkonsepkan makan di dalam taman. Terdapat banyak pokok-pokok yang begitu menyegarkan dan menenangkan. This restaurant is built in 15th century. They're built for Isabek Ishakovic. In that time, this Han is bay for horses and people who stay 1 to 3 days. Restoran ini dah berabad rupanya. Saya difahamkan ianya telah dibaik pulih pada tahun 1993. Actually, this is a restaurant for my father, and my father have 3 daughters, so actually me and my 2 sisters, and now is go to generation for generation. Restoran ini diklasifikasikan sebagai restoran 4 bintang. Ia menggabungkan elemen keindahan hiasan dalaman dan juga keenakan makanan. In this restaurant, we serve halal food, but we have some traditional and international food, and there is so many people are guests, not just Muslims. We have around the world of people guests here. Kesemua menunya adalah makanan tradisi Bosnia. Pilihan yang tepat untuk makan tengah hari di sini. Inilah keistimewaan di Kolobara Restaurant, iaitu Airus. Apa itu Airus?
Her rose water is something special for our restaurant that made my mother, and I'm so proud for her. That is water where you put or usually water, and you put roses inside, and you can waiting 1 month, and we get rose water. Apa lagi menu yang ada di sini? We serve salted pancakes with chicken and cheese and with mushroom and cheese. That is very, very good, tasty, and one offer is very good for our restaurant. Antara makanan tradisi yang saya akan cuba adalah pie. Anda boleh membuat pilihan sama ada ayam atau daging. Kentang dimakan bersama roti dan salad segar. Hidangan tradisi ini dipanggil jukusa. Ianya dihidangkan panas dan saiznya juga agak besar. Jemput makan! Bagi yang mahu datang ke sini, restoran ini dibuka setiap hari seawal 7 pagi hingga 11 malam. Harga makanannya juga agak berpatutan. Ikut saya, kita jalan-jalan ke Kraska Trisnica. Inilah City Market, place of healthy food. Bangunannya yang tersegam indah dan unik, siapa sangka di dalamnya adalah deretan kios yang menjual pelbagai jenis makanan. Di dalamnya, sebuah bangunan pasar yang menghimpunkan pelbagai jenis makanan tempatan. Dahulunya, pasar ini adalah pusat jualan daging yang terbesar di Bosnia. Ianya telah beroperasi sejak tahun 1895 lagi. Bagi warga tempatan, bangunan ini sangat nostalgia dan penuh sentimental. Ia adalah punca rezeki utama golongan petani tempatan sejak berabad lamanya. Perniagaan terhenti ketika Bosnia dalam fasa peperangan. Selepas tamat perang, ia kembali beroperasi secara normal. Barangan jualan selain daging, beraneka jenis keju, produk tenusu, sayuran dan buah-buahan segar juga ada dijual di Kraska. Bagi penggemar keju, di sinilah syurganya. Pasar ini akan sibuk di waktu pagi dan sedikit lengang menjelang tengah hari. Selain barangan basah, di Gaska juga ada menjual produk makanan tradisi Bosnia yang telah diawetkan. Juga beraneka makanan ringan. Pendek kata, ia ibarat pusat membeli belah bagi pelbagai jenis produk makanan mentah keluaran penduduk tempatan. Nampaknya, Sarajevo semakin menarik untuk diteroka. Kemeriahan pelbagai pilihan makanan yang ditawarkan juga semakin membuka selera untuk dicuba. Dalam sebuah bandar ada dua dimensi, tradisi dan moden. Berjalan di kawasan yang dibangunkan selepas perang, konsepnya sama seperti bandar di Eropah yang lain. Antara mercu tanda di Bandar Sarajevo adalah tugu peringatan korban perang. Di setiap jalan akan diletakkan tugu atau memorial memperingati mangsa perang. Ia bertujuan agar jasa pejuang terus dihargai. Biarlah perang yang dilalui terus menjadi memori hitam dan tidak berulang kembali. Kita tinggalkan kisah perang
Apa kata kita jalan-jalan di pusat bazar tradisional? Berbagai jenis kraft tangan dan hasil seni dihimpunkan di sini untuk dijual kepada pelancong asing dan juga rakyat tempatan. Sememangnya, Bosnia terkenal dengan hasil kraft perak, tembaga dan juga kulit. Bagi anda yang suka membeli belah barangan kraft, di sinilah lokasi wajib, harganya juga agak berpatutan. Mata terpaut pada pelbagai barangan tembaga, sungguh halus dan teliti ukirannya. Orang Bosnia ni memang berseni dan kreatif. Perut pun dah berkeroncong. Tiba masanya untuk makan malam. Restoran pilihan kali ini adalah restoran Pot Lipom yang sangat popular dan menjadi bualan pelancong. Restoran warisan keluarga ini menghidangkan makanan autentik Sarajevo. Apa maksud Pot Lipom? Podlipom meaning under the lime tree. During the war 1993, the grenade from the aggressor side hit the lime, and after the war we make one new. The owner's father, Hajraga Ajanović, opened it as a small restaurant in 1963, about 60 years. At first, the owners with 6 years start to work in this restaurant, and also they preparing a Bosnian coffee here and bring it Selling from door to door actually. yes, door to door. Wah, dari 1963. Dah berkurun lamanya restoran ni. Jadi, berapa besar agaknya restoran ni dari awal pembukaan hingga sekarang? First 4 tables, and after the war, with 50 place, that old part of Lipa, the owner decided to make this part of his house as a restaurant too. In this restaurant is inside 450 place, also during the summer 120 place outside. Apa agaknya menu kegemaran pengunjung yang datang ke sini? Everybody like to have Sarajevo Sahan in this restaurant. A selection of national dishes, different kind of vegetables stuffed with minced meat and rice, shish kebab, and Bosnian minced meatballs, and also we used to make a selection with a little bit of homemade tagliatelle, stuffed onion, stuffed zucchini, stuffed pepper, stuffed wine leaves. That is very, very popular. Even when in Ramadan mood, when they eating here, the iftar, they like that Sarajevo Sahana. Dan ini Starter is bay soup, Okay, this one which is chicken cream soup. Oh, chicken. We used to serve it with lemon, and preparing with chicken meat and carrot, long time cooking, 2.5 hour 2.5 cooking. hour cooking. Yes, because the meat have to be very, very tender and very small, not in pieces. menarik ni. That is a Bosnian pie. We have no any recipe here. Always preparing food on old way, which learn from our mothers, our grandmothers. No recipe rush. That is the way of preparing. Manisan saya pula, Tufa here. That is stewed apple stuffed with nuts. Clear one is syrup, sugar, water. wow. We call it steak selection podlipon. We used to prepare one piece of Chicken? filet steak, chicken, and veal medallion with a little bit of sauce of mushroom sauce and different kind of vegetable as side dish. That is traditional bread. Bosnian, yes, but only in Sarajevo we prepare this bread on that way. Apa tunggu lagi?
Jom, kita cuba. It is simple but very, very good. Yeah. I suggest you to try veal medallion. It is medium. In Boston, everybody like meat. Now you can try. That is This one is meat inside, right? meat inside, yes. That is a wine leaves. That is homemade ravioli, klepe. Very famous here. Thank you. And also you have to try this one. That is stuffed onion, stuffed with minced meat. Yeah. stuffed Also with meat. very, very, Famous. very popular, very famous. Kembara Gastro tinggalkan Sarajevo dengan memori yang terlalu indah menuju ke lokasi lain yang menjanjikan panorama yang lebih menakjubkan. Bagaimana pula makanannya? Kita jumpa lagi. #Kembara Gastro.